Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponen and DIY Malaysia. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana untuk cas laptop ni dengan menggunakan sistem kuasa solar tanpa menggunakan inverter dan juga tanpa menggunakan adapter charger ni. Okey, kebiasaannya dalam sistem solar ni untuk kita cas laptop kita perlukan inverter. Maksudnya inverter ni kita sambungkan kepada DC source, bateri kita. Kemudian kita perlukan adapter yang biasa datang bersama dengan laptop. Kita sambungkan plug dari dekat sini. Dan kat sini kita sambungkan kepada laptop. Sama macam kita cas dekat plug biasalah dekat dalam rumah kita menggunakan power TMB. Tapi kaedah yang saya nak tunjuk hari ni, kita tak perlukan inverter dan kita tak perlukan adapter charger. Jadi kita punya sistem ni akan jadi lebih simple. Kita tak perlukan inverter semata-mata untuk cas laptop. Sebab satu lagi masalah dengan inverter ni dia pada self consumption. Contoh untuk inverter yang kecil macam ni pun dia punya self consumption lebih kurang dalam 6 watt. Bagi contoh kalau macam laptop kita ni perlukan 40 watt untuk kita cas, jadi kita kena tambah lagi 6 watt, so total akan jadi 46 watt. Jadi kita ada sedikit kerugian lah. Dan lagi satu, kalau tuan-tuan pernah tengok video masa saya buat solar portable power bank ni, okay, yang ni output dia semuanya output DC. Jadi untuk saya cas laptop menggunakan portable power bank ni, saya perlukan inverter ni. Dan inverter ni biasanya saya simpan dekat dalam ni, kat bahagian ni. So jadi kalau saya boleh remove inverter ni dan tak perlu lagi guna inverter, saya boleh jimatkan ruang. Jadi portable solar power bank ni kita boleh buat upgrade. Dan nanti saya akan buat lagi satu video yang baru. Kita akan upgrade portable solar power bank ni. Kita akan tukar bateri kepada bateri lithium. Dan kita akan buat lagi beberapa perubahan dari segi input dan juga output. Dan ini namanya solar portable power bank. Tapi untuk cas ni tak semestinya kita kena cas dengan solar saja. Kita boleh cas dengan menggunakan DC adapter laptop juga saya buat. Dan untuk charging, sebelah belakang ni kita ada dua port. Dan ni port untuk charging. Okay. Ini saya gunakan adapter laptop dan saya sambungkan dengan aviation plug. Ni male, ni female untuk charging. Dan lagi satu kalau untuk charging dengan menggunakan solar panel, ni ada aviation plug ke MC4 connector. Kita sambungkan kepada ni untuk sambungan pada solar panel. Dan yang kat sebelah ni kita lagi satu secret letter port. Ini untuk sambungan kepada inverter. Dan dekat sebelah depan kita ada output, kita ada ni meter untuk tengok voltage, kemudian switch untuk on dan off, kita ada USB, ni pun USB, so total ada 4 USB. Dan penggunaan saya untuk portable power bank ni, yang pertama adalah untuk cas peralatan USB dan juga cas laptop, sebab tu saya gunakan inverter. Dan lagi satu untuk emergency saya gunakan untuk onkan kipas angin. Jadi selepas saya buat perubahan nanti, kipas angin biasa dah tak boleh guna kat sini, jadi saya akan beralih kepada kipas angin yang menggunakan power USB ataupun rechargeable fan. Kemudian dekat dalam ni kita ada solar charge controller, battery breaker dan bateri ada di bahagian bawah. Di dalam portable solar power bank ni kita ada complete sistem kuasa solar 12 volt. Cuma sistem kuasa solar yang dalam ni bersaiz lebih kecil. Dan yang ni solar charge controller saya gunakan 10 amp. Untuk solar charge controller pun nanti kita akan tukar, sebab bila kita nak gunakan bateri lithium kita kena cari solar charge controller yang support bateri lithium. Sebelum ni saya gunakan charge controller Pro Energy. Yang ni pun sebenarnya boleh support bateri lithium, tapi dekat pasaran Malaysia sekarang dah tak ada seller yang jual lagi brand Energy ni. So kita akan cari brand yang lain yang boleh kita gunakan untuk portable ni, dan juga boleh charging bateri lithium ion phosphate. Dan untuk portable power bank yang baru nanti kita akan buat sistem 24 volt nak sesuaikan dengan kaedah charging kita yang baru ni. Untuk charging sistem yang baru nanti kita akan gunakan modul USB Type C XYPDS 100. Okey, dekat modul ni dia ada input dan juga output. Input sini kita ada input DC 12 hingga 28 volt dan ada juga input PD USB Type C. Untuk output kita ada USB biasa, USB Type A dan juga USB Type C. Itulah sebab kenapa untuk portable power bank ni saya akan tukar kepada sistem 24 volt, sebab kita perlukan input yang lebih tinggi. Bagi contoh untuk kita gunakan USB Type C untuk cas laptop ni kita perlukan voltage yang lebih tinggi daripada 20 volt. Sebab adapter laptop ni dia punya output dah 20 volt 3.5 amp. Jadi untuk kita cas laptop ni dengan menggunakan teknologi USB Type C ni kita perlukan input yang lebih tinggi daripada 20 volt. Jadi untuk demo ni apa saya akan buat, saya akan keluarkan bateri yang ada dalam portable solar power bank ni. Kemudian kita akan buat sambungan secara siri untuk dapatkan voltage 24 volt. Kita tutup dulu breaker.
Okay, untuk ni kita cuma nak keluarkan bateri saja dulu untuk kita test kita punya modul USB Type-C tadi. Dan untuk portable solar power bank ni, walaupun kita ada gunakan 2 biji bateri dalam ni, tapi voltage dia cuma 12 volt sebab kita buat sambungan secara selari. Kita nak keluarkan bateri, kita nak gunakan bateri ni untuk kita test modul tu. Okey, bateri yang saya gunakan ni adalah bateri SLA 12 volt. Dia punya kapasiti 7.2 mAh dan kita sambungkan secara senari. Bila kita sambungkan secara selari, voltage cuma 12 volt, tapi yang digandakan adalah jumlah ampere, jumlah current yang tersimpan ataupun jumlah cas yang tersimpan dalam bateri ni. Dan untuk portable power bank yang baru nanti, kita akan buat sambungan secara siri sebab kita perlukan voltage 24 volt. Dan bateri yang kita gunakan adalah bateri lithium ion phosphate, satu biji bateri 10 mAh. Kita gunakan dua, kita sambung secara siri. Jadi kita akan dapat 24 volt dan 10 mAh. Jadi kapasiti bateri akan jadi lebih besar. Macam sekarang ni kita ada 12 volt, 7.2 mAh. Tu yang betul-betul kita boleh gunakan. Sebab untuk bateri SLA ni, dia punya D off charge ataupun jumlah yang kita boleh guna hanyalah 50% saja. Sebelum tu kita test dulu berapa voltage bateri ni. Bateri yang pertama 12.5, bateri yang kedua 12.5, hampir sama voltage. Okey, untuk dapatkan voltage 24 volt, apa yang kita perlu buat? Kita akan buat sambungan secara siri. Untuk sambungan siri ni, positif daripada bateri ni akan sambung dengan negatif pada bateri yang kedua. Simple saja untuk sambungan dia. Sekarang ni kalau kita test ni, kita akan dapat 25 volt sebab tadi satu bateri 12.5 kalau kita tambah dia akan jadi 25 volt. Dan input untuk modul USB Type-C kita tadi, input dia adalah antara 12 hingga 28 volt. Sekarang kita ada 25 volt. So bateri ni dah sesuai, kita boleh gunakan bateri ni sebagai input kepada modul USB Type-C ni. Dan untuk input ni ada dua option. Satu, sama ada menggunakan DC jack ni ataupun menggunakan input USB Type-C. Dan untuk ni kita akan gunakan input yang menggunakan DC jack. So yang untuk C-Type ni kita boleh gunakan, contohnya kalau macam kita beli laptop yang baru, sebagai contoh Lenovo X390, dia punya adapter memang datang dengan USB Type-C. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh sambungkan USB Type-C pada bahagian input ni dan kita boleh gunakan output USB ni untuk cas kita punya handphone ataupun peralatan yang menggunakan USB Type A. Tapi untuk sambungan pada input DC jack ni, kita perlukan DC barrel jack ni. Kita akan solderkan wire ni, positif dan negatif. Kemudian nanti kita akan buat sambungan pada input ni. So kita akan solder dulu. Okey, dah siap solder, tapi sepatutnya tadi saya kena letakkan shrink tube dekat bahagian ni supaya positif dan negatif tak akan bersentuh. Tapi saya terlupa letakkan shrinking tube, so saya akan balut dengan tape hitam. Kemudian baru kita pasangkan cover ni. Sebelum tu kita test dulu kabel positif dan negatif ni sama ada bersentuh ataupun tak. Kita tak nak ada short circuit, kita gunakan function continuity. So tak ada sambungan, maksudnya kabel ni dalam keadaan baik. Okey, untuk sambungan ni bateri tadi kita cabut pula. Okey, positif sambungkan pada bahagian positif, negatif pada bahagian negatif bateri yang kedua. Untuk confirmkan voltage yang ada sekarang ni, kita akan test dulu dengan menggunakan multimeter. Kita setkan pada volt DC. Yang bahagian luar ni adalah negatif, yang bahagian dalam dekat jack ni adalah positif. So kat sini kita dapat 24.8. Okay, sekarang kita boleh sambungkan kita punya modul USB Type-C ni pada kita punya bateri dekat bahagian belakang ni, dekat input DC. Okey, dah menyala. By default dia akan display 5 volt. Sekarang kita dah boleh gunakan untuk cas peralatan USB yang menggunakan USB Type A kat sini dan USB Type C dekat sini.
Kalau tengok dekat dia screen ni, dia akan display 5 volt. Jadi sekarang kita akan cuba sambungkan laptop, kita akan cuba cas laptop, kita tengok apa perbezaan yang keluar pada bahagian ni. Laptop yang kita nak test ni adalah Lenovo T460P. Sebenarnya untuk laptop ni dia memang tak ada USB Type-C untuk charging. Tapi apa yang saya buat, saya dah beli kabel USB Type-C to square jack ni, sebab Lenovo ni gunakan jack yang 4 segi macam ni. So kita akan cuba untuk cas. Tapi kalau untuk model Lenovo X390, dia punya input charging memang Type-C. Jadi kita boleh gunakan kabel yang Type-C to Type-C ni. Kita sambung kat sini, kemudian kita terus sambung kepada laptop. Tapi untuk yang ni terpaksa guna kabel yang macam ni, satu Type-C dan satu square jack ni. So kita sambungkan dulu pada bahagian Type-C. Dan yang ni kita sambungkan pada bahagian charger kat sebelah sini. Okay, kalau tengok sini dah start charging. Okay, kalau tengok sini dah start charging. Okay, pada modul ni display voltage 20.1, current 2.4, 2.5. Okay, sebab modul ni dia akan detect berapa voltage yang diperlukan untuk cas laptop ni secara automatik. Okay, dah 98%, bateri pun dah hampir penuh. Nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Dalam next video untuk portable power bank ni, kita akan cari cara macam mana kita nak masukkan dan kita pasang kita punya modul USB Type-C ni dekat kotak tu. So, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.